Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri yang kedua bagi bab 9 iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, dalam siri yang kedua, cikgu akan sambung standard kandungan 9.3 iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, standard pembelajaran apa yang kita akan dapat adalah membezakan peristiwa eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, dan menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Kita pergi yang pertama dahulu iaitu apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, di sini ada soalan iaitu di mana P adalah satu set nombor iaitu 1 kurang daripada X atau sama dengan X dan kurang daripada atau sama dengan 10. Okey, sebenarnya soalan ni kita perlu senaraikan tapi cikgu terus buat dalam bentuk gambar rajah Venn. Okey, soalannya dia kata satu nombor dipilih secara rawat dari set P. Kebarangkalian memilih nombor 2 atau nombor ganjil. Jadi kita tengok di sini dalam gambar rajah Venn, cikgu dah buat ada dua. Pertama adalah yang segi 4, okey, adalah set semestanya. Kemudian kita ada dua set dalam tu. Set yang pertama yang dua tu adalah untuk memilih nombor 2, manakala yang set yang agak besar sikit yang bulat tu adalah untuk nombor ganjil. Jadi cikgu dah senaraikan nombor yang perlu ada dalam set tersebut. Okey, yang tak ada dalam tu kita letak dalam gambar rajah Venn. Jadi kalau kita lihat kat situ, okey, 2 dia ada dalam satu set, and then 1 3 5 9 1 3 5 7 dan 9, okey, dalam set nombor ganjil. Okey, jadi apa yang kita nampak di sini, okey, yang rajah ini adalah peristiwa saling eksklusif kerana tiada persilangan antara kedua-dua peristiwa. Jadi nama peristiwa ini adalah saling eksklusif kerana tidak ada persilangan set antara kedua-dua set dalam set semesta tersebut. Jadi rumus dia adalah A persilangan B. Okey, kalau kita lihat sini A persilangan dengan B sama dengan set kosong. Jadi maksudnya tiada persilangan set, seperti namanya set kosong. Okey, seterusnya kita pergi kepada peristiwa yang tidak saling eksklusif pula. Okey, soalan dia kata P juga satu set nombor iaitu 1 kurang daripada X atau sama dengan X, kurang daripada 10 atau sama dengan 10. Okey, satu nombor dipilih secara rawat dari set P. Kebarangkalian memilih nombor perdana atau nombor genap. Okey, dua peristiwa di sini iaitu nombor perdana atau nombor genap. Jadi sama macam kaedah yang pertama tadi, kita lukis dalam bentuk gambar rajah Venn. Kemudian kita senaraikan dulu nombor perdana, kemudian juga nombor genap, dan kita lihat nombor perdana adalah 2, 3, 5 dan 7. Okey, manakala nombor genap adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Jadi kita lihat di situ ada persilangan iaitu nombor 2 kerana nombor 2 terdapat dalam kedua-dua peristiwa. Jadi kalau kita lihat dekat situ dalam gambar rajah Venn, okey, 2 ni ada terdapat di sini. Ini kawasan lorikan dia. Okey, ini adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, ini adalah peristiwa saling tidak eksklusif kerana terdapat persilangan antara kedua-dua peristiwa. Bila ada persilangan, dia adalah peristiwa saling tidak eksklusif. Okey, dalam bentuk rumus, okey, dia buat A persilangan B tidak sama dengan kosong. Kalau yang eksklusif tadi, A persilangan B sama dengan kosong. Tapi untuk yang saling tidak eksklusif, A persilangan B tidak sama dengan kosong. Okey, kita pergi pada contoh yang pertama iaitu satu tinjauan yang dijalankan terhadap 35 orang pelajar di kelas 5 Cempaka. Okey, menunjukkan 20 orang pelajar suka makan rambutan, 10 orang pelajar suka makan rambutan dan durian, dan 15 orang suka makan durian. Okey, sekiranya seorang pelajar dipilih secara rawat, cari kebarangkalian bahawa pelajar suka makan
A. Rambutan dan durian. B. Rambutan atau durian. Okey, kalau kita lihat soalan 1, okey, contoh yang pertama ini, dia kata ruang sampel adalah 35 orang pelajar. Okey, peristiwa suka makan rambutan. Okey, dia 20 orang, kita highlightkan dulu ya. Okey, 20 orang suka makan, pelajar ni suka makan rambutan. 10 orang suka makan rambutan dan durian, maksudnya suka kedua-duanya sekali. Dan 15 orang suka makan durian. Okey, jadi kita nak jawab soalan. Dia kata cari kebarangkalian pertama pelajar yang suka makan rambutan dan durian. Jadi kalau tengok pada soalan A ni, kita boleh terus jawab. Sebab dalam soalan dia dah ada, iaitu 10 orang pelajar yang suka makan rambutan dan durian. Okey, jadi untuk contoh 1, okey, cikgu lukis dalam bentuk set semester juga, dalam bentuk gambar rajah van. Okey, rambutan dan durian. Okey, ada persilangan di tengah-tengah kerana maklumat tadi dia kata ada 10 orang pelajar yang suka makan rambutan dan durian. Jadi bila kita buat gambar rajah van, kita buat set, okey, pastikan yang persilangan itu kita buat dahulu. Kita tulis dahulu, iaitu di sini adalah 10. Okey, kemudian kita boleh buat susun, okey, 20 orang pelajar yang suka makan rambutan, 20, dan pastikan kita kena tolak dengan persilangan. Jadi sama dengan 10. Jadi hanya yang suka makan rambutan adalah 10 orang. Begitu juga teknik yang untuk kita lakukan pada buah durian. Okey, 15 orang pelajar yang suka makan durian, tolak dengan pelajar yang suka makan rambutan dan durian tadi. Okey, 10 ni. Maka kita akan dapat 5. Hanya 5 orang saja pelajar yang suka makan buah durian. Okey, kejawab dari soalan yang pertama iaitu A. Rambutan dan durian. Okey, yang suka makan rambutan dan durian adalah 10/35. Kerana berada di tengah-tengah. Okey, 10 dan ruang sampel adalah 35 orang pelajar. Okey, jadi kita letak 10/35. Yang sama dengan 2/7. Okey, untuk soalan kebarangkalian, okey, sebenarnya kita boleh nak tinggalkan jawapan dalam bentuk 10/35. Sekiranya kamu tak nak permudahkan pun diterima. Hanya untuk topik kebarangkalian sahaja. Kalau kamu nak permudahkan pun boleh. Okey, kita pergi soalan B. Okey, untuk soalan B dia kata rambutan atau durian. Okey, jadi untuk soalan B sebenarnya dia nak pelajar ni ada yang makan rambutan, ada juga yang makan durian. Itu maksud soalan ini. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat pelajar yang suka makan rambutan adalah 10. Pelajar yang suka makan rambutan dan durian adalah 10. Dan pelajar yang suka makan durian sahaja ada 5. Jadi kalau kita tambahkan 10 tambah 10 tambah 5, kita akan dapat 25/35. Okey, kita juga boleh membuktikan menggunakan rumus. Okey, jadi kalau terlihat kat sini kebarangkalian P dia, P dalam kurungan A kesatuan dengan B, okey, sama dengan set P A tambah dengan kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A persilangan dengan B. Jadi kalau kita ambil maklumat yang suka makan rambutan adalah 20 tambah dengan 15, kemudian tolak dengan 10 persilangan, kita dapatlah 25/35. Okey, di sini pun sama juga, sekiranya kamu ingin permudahkan, kita akan dapatlah 5/7. Kalau kamu tinggalkan jawapan 25/35 pun okey, diterima. Baik, okey, seterusnya kita masuk ke SK yang keempat, iaitu 94, standard kandungan 94, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, standard pembelajaran, apa yang kita akan dapat dalam ni adalah dapat menyelesaikan menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, dia akan menggabungkan SK1, SK2 dan SK3. Okey, dalam SK4 ni kita akan lihat macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, baik. Okey, bagaimana kita biasa guna kaedah untuk menyelesaikan masalah? Jadi kalau sebelum ni kita lihat kita hanya memahami masalah. Okey, dalam penyelesaian masalah kita pertama, selepas kita baca masalah, kita kena memahami masalah tersebut. Selepas memahami masalah, okey, kita perlu merancang strategi. Okey, selepas kita merancang strategi bagaimana nak menyelesaikannya, kita perlulah melaksanakan strategi. Okey, melaksanakan di sini adalah jalan kerja.
Okey, kemudian dah selesai kita melaksanakan strategi, okey, kita akan berjumpa dengan kesimpulan. Okey, kesimpulan dalam matematik ini bermakna jawapan akhir. Okey, kita pergi pada contoh yang pertama. Okey, dalam contoh 1, sebuah kotak mengandungi 5 kepingkat yang dilabelkan dengan huruf E, P, Q, O dan R. Kepingkat dipilih secara rawak daripada kotak itu dan huruf tersebut direkodkan. Tanpa dikembalikan, sekepingkat lagi dipilih secara rawak daripada kotak itu dan huruf juga direkodkan. A. Senaraikan ruang sampel. B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa K1, kad pertama yang dipilih dilabelkan dengan huruf konsonan. Kad kedua, kad pertama yang dipilih dilabelkan dengan huruf vokal dan kad kedua yang dipilih dilabelkan dengan huruf konsonan. Okey, kita lihat dulu macam mana strategi dia. Okey, pertama kita perlu memahami masalah. So kalau kita baca masalah tadi, dia merupakan peristiwa bergabung bersandar. Maksudnya peristiwa yang bersandar. Okey. Kemudian yang kedua, kita kena tahu bilangan sampel. Okey, bilangan sampel di sini jika kita lihat dia kata kotak ini mengandungi 5 kepingkat. Okey, kemudian sekepingkat dipilih secara rawak. Okey, dan huruf tersebut direkodkan. Tapi dia ada perkataan tanpa dikembalikan. Bila dia kata tanpa dikembalikan, ini bermakna untuk peristiwa yang eksperimen yang kedua. Jadi untuk eksperimen yang kedua, bilangan kad dalam kotak tersebut berkurang satu. Sebab dia ada perkataan tanpa dikembalikan. Sebab itulah kita tulis kat sini bilangan sampel. Jadi di sini ada eksperimen yang pertama, ada 5 kotak. Bila kita pergi pada eksperimen yang kedua, dia tinggal 4. Okey, 4 keping huruf. Jadi 5 keping huruf darab 4 keping huruf sama dengan 20. Jadi kalau kita lihat sini, kita boleh menjangkakan, kita tahu ruang sampel kita dia ada 20 peristiwa. Okey, kemudian kita kena fahamlah huruf konsonan dan juga huruf vokal. Okey, kita keluarkan dulu huruf konsonan apa dalam soalan kita itu P, Q dan R. Kemudian huruf vokal adalah E dan O. Okey, selesai kita memahami masalah, kita pergi ke step yang kedua, iaitu merancang strategi. Okey, dalam merancang strategi ini kita boleh membuat keputusan sama ada kita hendak menggunakan gambar rajah pokok ataupun menggunakan jadual. Okey, baik. Untuk soalan ni, cikgu akan memilih untuk membina jadual. Jadi bila kita guna jadual, okey, cikgu senaraikan dulu nama kad EPQOR di bahagian mengufuk, kemudian yang menegak, okey, menegak EPQOR. Okey, sebab dia berlaku dalam satu kotak yang sama. Okey, kemudian kalau perasan kat depan ni, cikgu ada pangkah ya pada huruf yang tertentulah. Pada huruf E dengan yang baris dengan lajur dia tu pangkah. P juga ada yang dipangkah sampailah huruf R. Okey, kenapa kita pangkah? Sebab bila kita dah ambil kad E, kita tak akan jumpa kad E untuk kali kedua kerana dia kata tanpa dikembalikan. Sebab tu kalau kita tengok bila kita ambil kad E, okey, kad pertama E, kad kedua tak mungkinlah E. Kad kedua adalah P. Sama juga kad yang ketiga mungkin Q. Kemudian kad yang keempat adalah O dan kad yang kelima adalah R. Okey, begitu juga dengan huruf P. Kita ambil P, kemudian kita ambil eksperimen yang kedua adalah huruf E. Kemudian kita pangkal pada huruf P kerana tak mungkin huruf P yang akan keluar sebab P dah diletak sebelah. Jadi kita akan jumpa huruf Q. Kemudian kita akan jumpa huruf O dan juga P dengan R. Okey, Q, QE, QP. Okey, QQ tak ada sebab kat Q memang dah diletakkan. Jadi yang tinggal adalah QO dan juga QR. Kemudian O, OE, OP, OQ. Okey, O dah ada, tak mustahil untuk O. Jadi adalah OR. RE, okey, RP, RQ dan RO. RR tak adalah ya sebab R dah diletakkan kat luar. Okey, jadi kalau kita dah senaraikan, kita dah buat jalan kerja menggunakan jadual. Okey, sekarang seterusnya kita akan senaraikan ruang sampel. Okey, kita senaraikan ruang sampel dulu. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita keluarkan semua yang terdapat dalam soalan tersebut. Okay. Kenapa tak ada ni?
Okey. Jadi ini untuk soalan yang pertama, senaraikan ruang sampel. Okay, bila senaraikan ruang sampel, ingat cikgu dah pesan tadi, pertama kita letak huruf S sama dengan, okey, buka menggunakan curly bracket. Okey, lepas dalam curly bracket, okey, kita akan masukkan maklumat ni EP, okey, kita tulis yang pertama. EQ, masukkan di sini. EO, okey, ER, masukkan. Okey, tapi yang ini kena letak dalam kurungan. Kalau dalam jadual tadi tak apa, tak ada kurungan. Yang ini kita letak dalam kurungan. Dan seterusnya kita sambung RE, PE, PQ, PO dan PR sampailah kepada RO. Okey, sampai sini. Maksudnya kita senaraikan dahulu untuk menjawab soalan yang pertama, iaitu senaraikan ruang sampel. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia kata, dengan menyenaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa, okey, soalan 1, kad pertama yang dipilih dilabelkan dengan huruf konsonan. Okey, untuk soalan 1 dia kata, kad pertama dipilih mesti huruf konsonan. Okey, huruf konsonan seperti yang kita sedia maklum adalah P, Q dan juga R. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, kita cari dulu huruf pertama adalah huruf konsonan. Huruf pertama, okey, di sini PE, PQ, PO, PR. Kemudian QE, QP, QO, QR. Dan RE, RP, RQ dan juga RO. Ini untuk soalan 1, iaitu kad pertama dipilih dilabelkan menggunakan huruf konsonan. Okey, selesai kita dah bulatkan. Okey, jadi kalau kita tengok dari sini kita dah bulatkan dia. Ada kita senaraikan. Bila kita senaraikan mesti menggunakan curly bracket dan dalam tu kita buka kurungan. Okey, kita masukkan maklumat yang kita dah bulatkan. Macam PE, okey, kemudian QE, RE, QP, semualah sampai cukup QR. Kan kita dah ambil maklumat daripada atas ni, kita masukkan dalam ruang sampel. Jadi kalau kita lihat pada ruang sampel, dah ada kalau kita kira di situ bilangan peristiwanya adalah 12. So 12 per 20. Okey, 12 per 20. Okey, sama dengan 3 per 5. Ini adalah kesimpulan. Dalam matematik, kesimpulan adalah jawapan akhir. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua, iaitu dia kata kad pertama yang dipilih dilabelkan dengan huruf vokal dan kad kedua dipilih dilabelkan dengan huruf konsonan. Okey, untuk soalan yang kedua, kita kena highlightkan maklumat sebab dia kata kad pertama adalah huruf vokal dan kad kedua adalah huruf konsonan. Dia nak kad pertama mesti vokal dan diikuti dengan kad kedua mesti huruf konsonan. Okey, kita lihat macam mana. Okey, sama juga. Pertama kita cari dulu yang mana huruf vokal. Okey, huruf vokal dan konsonan EP, EQ, ER, kemudian OP, OQ dan juga OR. Okey, bila kita dah bulatkan, kita tulis dalam bentuk, sebab dia nak disenaraikan, sebab dia kata menyenaraikan. So kita senaraikan dia EP, EQ, ER, OP, OQ dan OR. Okey, kemudian kita nyatakan kebarangkalian dia 6 per 20 sama dengan 3 per 10. Okey, sama cikgu maklumkan tadi, 6 per 20 ni kalau nak kecilkan, nak permudahkan pun boleh. Kalau nak biarkan jawapan dalam 6 per 20 pun betul. Okey, kalau kita permudahkan, kita akan dapat 3 per 10. Ini adalah kesimpulan dia. Okey, kita pergi pada contoh seterusnya, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni kita menggunakan gambar rajah pokok. Okey, kalau tengok ni soalannya dia adalah Persatuan Geografi SMK Cerdik mengadakan rombongan lawatan sambil belajar ke Kota Kinabalu. Kebarangkalian Mandy dan Gita menyertai rombongan ini masing-masing ialah 4 per 7 dan 9 per 14. Lengkapkan gambar rajah pokok di bawah. Seterusnya, hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy atau Gita menyertai rombongan ini. Okey, soalan ni dia dah bagi gambar rajah pokok yang mana kita perlu lengkapkan berdasarkan maklumat. Jadi maklumat dia, okey, kalau kita lihat Gita, kebarangkalian dia pergi adalah 4 per 7. Gita, maaf ya, Mandy 4 per 7, manakala Gita 9 per 14. Okey,
Kemudian dia kata lengkapkan. Okey, kita tengok macam mana kita nak lengkapkan. Okey, ni. Jadi bila kita lengkapkan, Mandy kebarangkalian dia pergi M 4/7. Jadi kebarangkalian dia tak pergi, okey, 3/7. Manakala Gita kebarangkalian dia pergi adalah 9/14. Okey, kebarangkalian dia tidak pergi, ya, Gita adalah 5/14. Okey, sama juga kita isi di ruangan yang bawah. So, Gita 9/14, Gita yang tidak pergi adalah 5/14. Okey, kesudahan dia di sini kalau kita lihat. Okey, kalau kita tengok 4/7, okey, untuk Mandy pergi, Gita pergi. Jadi Mandy pergi, Gita pergi, 4/7 dengan 9/14. Okey, Mandy pergi tapi Gita tak pergi. Jadi kat sini kalau kebarangkalian dia, Mandy yang pergi, Gita tak pergi. 4/7, 5/14. Okey, untuk yang ranting yang kedua ni, Mandy tak pergi. Kebarangkaliannya 3/7, Gita pergi 9/14. Okey, 3/7 dengan 9/14. Okey, ranting yang akhir, Mandy tak pergi, Gita pun tak pergi. Jadi kalau kita lihat sini, kesudahannya adalah 3/7 dengan 5/14. Okey, soalan ni dia kata, okey, dia nak hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy atau Gita. Maksudnya sama ada Mandy atau Gita yang pergi. Kita lihat daripada soalan di sini, gambar rajah pokok. Okey, yang pertama ni Mandy pergi, Gita pergi. Ini Mandy pergi, Gita tak pergi. Ini Mandy tak pergi, Gita yang pergi. Yang ini dua-dua tak pergi. Jadi untuk soalan ni kita ambil yang 3 di atas. Okey, baik. Ini dia punya jalan penyelesaian dia. Okey, mula-mula kita ambil dulu kesudahan yang pertama tu. Okey, kesudahan 4/7 darab 5/14. Okey, sebab dia kata kesudahan bagi Mandy atau Gita. Salah seorang yang pergi. Jadi bila salah seorang yang pergi, 4/7 darab 5/14. Okey, kemudian yang ini Mandy tak pergi, Gita yang pergi. Okey, 3/7 darab 9/14. Sebab dia nak salah seorang. Okey. Okey, jadi kalau dia kata salah seorang, kita lihat kat sini 20/98 tambah dengan 27/98. Jadi kita akan dapat 47/98. Okey. Jadi ini kaedah dia bagaimana untuk mendapatkan kebarangkalian bagi soalan tersebut. Okey, baik. Sekian, terima kasih.